Uh, Bismillah, walhamdulillah, hadirin, hadirat, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, saya akan membahaskan beberapa tanggungjawab untuk menjaga penampilan diri. Kita akan tengok di sini bagaimanakah Islam melihat penampilan itu dalam kerangka yang lebih luas. Adakah pakaian saja, luaran saja, ataupun dalaman? Ataupun dalaman semata-mata. Jadi kita akan tengok ada 6 perkara yang kita akan perhalusinya dengan sebaik-baiknya. Iaitu yang pertama, iaitu menjaga kebersihan tubuh badan. Ini paling penting. Sebab bila kita kebersihan tubuh badan kita bersih, maka orang akan senang kita. Uh, kita tengok Islam untuk agar umatnya menjaga kebersihan diri agar berkesan bukan saja untuk dirinya, malahan orang lain. Kita tengoklah kalau kita wangi, orang sukalah. Kalau kita busuk, orang nak datang dekat pun tak maulah. Jadi kita kena jaga kebersihan dulu. Jadi kita kena pastikan kebersihan kita dalam keadaan yang indah dan wangi. Yang kedua, orang akan lebih selesa bergaul dengan kita sekiranya badan dan nafas kita berbau segar. Ini satu perkara yang sangat penting. Jadi kita kena pastikan bahawa setiap kita ini bersih lah. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, dan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak menjadi keberatan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka agar bersugi. Tengok bagaimana Nabi nak bagi tahu nafas kita ni sangat penting. Sebab kita ni berbicara dengan orang. Kita nak sembang dengan orang. Itu satu perkara lah. Supaya pentingnya kita bersiwak. Ataupun kita gosok gigi lah. Macam kata pagi, tengah hari, petang. Itu minimal lah. Dan kalau kita duduk seorang-seorang dalam bilik tak apalah. Tapi kita dah berjumpa masyarakat, kita kena pastikan kita ni sihat tubuh badan. Bahkan sekecil-kecil nafas nampak remeh je. Tapi Nabi sangat menjaganya. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kita akan tengok di sini iaitu berpakaian suci dan bersih. Ini satu. Tadi kita nampak dari sudut dalaman tu. Benda yang dalam. Ini kita tengok pakaian pula suci dan bersih. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasiyabaka fatahhir, dan bersihlah pakaianmu. Allah kata pada Nabi. Bayangkan para pelajar. Allah menjelaskan pada Nabi supaya pakaian Nabi itu kena bersih. Bila kita nak bertemu dengan Allah Taala, pastikan pakaian kita bersih. Pastikan pakaian kita suci. Tak apalah pakaian lama pun. Tak apalah pakaian buruk pun. Tetapi biarlah suci. Biarlah bersih. Nanti kita akan tengok supaya kita tengok kemampuan kita ni takat mana. Kita akan tengok ke sana nanti. Tapi untuk ke sini, cukup pakaian tu bersih. Cukup pakaian tu bersih daripada segalanya, suci daripada najis dan sebagainya. Maka itulah pakaian terbaik. Jangan kita ambil pakaian yang walaupun nampaknya bersih, tapi itu pakaian haram. Kita curi pakaian, macam kata. Kita curi selipar orang kat masjid. Kita bawa pergi balik rumah. Ataupun kita curi selipar, kita bawa pergi semayang. Maka itu tidak boleh. Itu salah dalam sisi agama. Masa pastikan pakaian itu bersih, suci dan halal. Bahkan sumber yang datang tu pun halal. Itu yang kita akan tengoklah. Yang ketiga, antara yang paling penting juga, ini dia panggil, dalam agama kita ni tidak ada batas dia. Dalam agama kita ni ada hudud dia. Dalam agama kita ni ada undang-undang yang perlu dipatuhi. Iaitu menutup aurat. Ini yang paling penting. Kerana itu Nabi bersabda, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzuru rajulu ila auratir rajul, walal mar'atu ila auratil mar'ah." Artinya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lain,
Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain. Para pelajar, hadirin hadirat dirahmati Allah SWT. Kita ingat aurat ini hanya untuk perempuan tak boleh tengok laki, laki boleh tengok perempuan. Tidak begitu para pelajar. Dalam bilik misalkan kita duduk 4 orang, kita duduk 2 orang, lelaki tu, kita jaga aurat kita. Bukan pakai pakaian pakaian dalam saja, nauzubillah. Bukan hanya pakai seluar pendek tu dah sangat pendek. Tak boleh begitu. Kita kena pakai pakaian untuk aurat. Tak bolehlah berlebihan. Sampai setakat kau tak buka baju tu, bolehlah. Yang penting kita jagalah untuk lelaki lah. Jadi kita tengok kalau dalam bilik tu, kalau pusat kita sini, kan ke bawah. Sampai ke lebih kepala lutut sikit. Janganlah dah buka baju. Pakai seluar pendek pula. Seluar pendek bagi boxer. Tu dekat dengan kawan. Ini tidak patut dalam agama. Tak boleh begitu. Lihat para pelajar. Islam ni bukan hanya melihat pada luar saja. Dalam begitu juga. Kalau kita duduk seorang tak apalah, kita tak berpakaian boleh. Tapi kalau adabnya, pemakaiannya, dalam dosa pun kita melihat lelaki dengan lelaki. Itu kita nak mengelak fitnah yang lebih berat daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi para pelajar tengok dalam bilik, janganlah pakai seluar pendek sangat gitu. Tutuplah aurat. Macam tu. Kalau nak mandi, jangan terdedah-dedah sangat aurat. Ini kita nak tengok. Begitu juga dengan perempuan. Nak sekadar boleh kalau dalam bilik nak buka tudung tu diterimalah. Janganlah pakai pakaian dalam saja dalam bilik. Tidak patut begitu. Pakailah baju, pakailah kain ke seluar, itu lebih baik daripada kita terbuka semua tu. Itu tak patut walaupun sesama wanita. Kerana itu para pelajar tengok, Islam ni menjaga kehormatan manusia, menjaga kehormatan diri walaupun dengan sesama jenis, lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Itu yang paling penting para pelajar, hadirin hadirat perlu tahu batas-batas kita dalam beragama. Okey, terutamanya dari sudut pakaian. Seterusnya para pelajar kita tengok, ini yang antara juga yang sangat penting, iaitu kita kena ukur kemampuan kita. Mengikut kemampuan. Janganlah kita pakai pakaian tak mampu. Kita tak mampu, buatlah cara tak mampu. Kita bersederhana. Kalau boleh pakai baju RM20 misalkan kata, okey. Misalkan baju tu bersih, misalkan baju tu cantik, cukuplah. Ini kita tak mampu, kita beli nak pakai sampai baju RM100. Tapi kita tak boleh nak makan dah. Itu tidak boleh. Jadi janganlah melampau sebab Allah Jalla innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya berlebihan. Buat dalam makanan dan apa jua kehidupan tadi. Ayat ini umumnya apa jua kehidupan, jangan berlebihan. Pakaian pun bersederhana. Yang kita nak pakai pun cukup pakai t-shirt, pakai kopiah, pakai songkok, bersederhana. Jangan berlebihan, cukup sekadarnya. Boleh? Itu adalah yang keempat. Kita tengok ada dua perkara yang agak penting juga, iaitu menjaga penampilan diri. Okey. Yang kelima, ini antara yang paling penting pada pelajar. Bagaimana etika kita supaya hati juga sangat penting. Allah SWT menjelaskan, agama menjelaskan bahawa pakaian ini pun dia ada berkaitan dengan hati. Iaitu bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk riak, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Ini kita nak penting kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا ينظر الله يوم القيامة إلا من جر إزاره بطرا. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT tidak melihat kepada siapa yang melabuh pakaian kerana sombong pada hari kiamat. Okay. Dalam hadis yang lain maksudnya isbal, dalam istilah isbal, maksudnya kalau kita nak pakai jubah tu, contohlah ni kaki kita tu, contohlah ni kaki kita kan, ni kita punya buku lali tu, kita punya jubah tu tak boleh kena atas sikit, tak boleh labuh sampai ke kaki kita tu, jari kita tu lebih, tak boleh. Itu panggil isbal. Ada hadis.
Namun demikian, para ulama mengatakan isbal tu kalau misal kata ada labuhkan sikit laki tu, dia tak suka pakai singkat-singkat, ada labuh sikit, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kerana yang isbal ni yang tak boleh sekiranya dia berlaku, dia ada sikap ujub, sikapnya sombong. Sebab kalau kita baca dalam hadis tu, orang Arab jahiliah ni bila pakai jubah yang labuh, nampak macam orang kaya. Nampak macam orang hebat. Ha, tu Nabi melarang isbal tu. Tapi boleh kalau dia suka labuh sikit, tapi janganlah sampai kotor sangat. Sampai boleh buat mop. Taklah begitu kalau perempuan lagilah. Kalau lelaki tu angkatlah sikit. Supaya taklah atas sangat, taklah singkat sangat. Ini nak menitik beratkan pakaian ni bukan hanya fizikal, bukan hanya hati, bukan hanya kemampuan. Ada hudud dia, ada had dia. Namun penting juga betul penjagaan hati. Kita nak pakai untuk siapa? Pakailah kerana Allah SWT. Kita pakai ni pakaian kerana Allah SWT. Kita bismillah, pakai kerana Allah Ta'ala. Bukan nak pakai, kawan-kawan, tengok baju aku ni baru lah, tengok. Baju kau berapa ringgit? Baju kau berapa ringgit? Tak, jangan begitu. Pakai kasut mahal, Adidas 300 macam kata. Kamu kasut beli RM20 kat Batak, jangan. Kita jangan buat begitu. Pakaian bukan untuk bermegah. Pakaian kita ikut kemampuan tadi, tapi bukan untuk bermegah-megah. Kita ikut kemampuan kita, kita ikut ukur payung kita, tapi kita bukan buat untuk orang lain, kita buat untuk diri kita dan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga perkara-perkara yang kita buat, kita jangan riak. Okey, kerana Nabi sebut maka Nabi, siapa yang ada riak dalam hati ni dia tak masuk syurga. Nauzubillah. Sebab riak tu adalah satu tanda kecil syirik. Okey. Yang terakhir, ini yang paling penting. Antara semua-semua juga penting. Menitik beratkan dan kenapa Islam menjaga penampilan diri ini. Mengapa? Kenapa nak tutup sana, nak tutup sini? Kenapa? Apa sebabnya? Iaitu nak menjaga maruah dan martabat. Itu antaranya. Supaya contohlah perempuan. Bila tutup pakaian seperti wanita ini kan nampak comel gitu kan. Nak menjaga maruah si perempuan masa kata. Adanya supaya lelaki ni tidak berlebihan melihat perkara yang tidak baik. Sekiranya ada yang lebih-lebih tu maksudnya otak dia dah tak betul dah tu. Dia perlu dirawat lah. Tapi penampilan diri ni, inilah agama. Inilah perlu yang dipatuhi. Bukan kita mengagung-agungkan dalam hal-hal lain. Sebelum saya masukkan sini, saya nak ringkaskan. Contohlah sukan, saya kata ada sukan dalam Olimpik, saya kata kita bermain bola. Adakah tak boleh pakai seluar panjang? Tengok orang pakai seluar panjang, Budi je menang. Apa bezanya? Adakah pakai seluar panjang sikit boleh melembabkan kita lari slow sangat? Tak juga. Kan? Jadi kita kena tengok pemakaian tu tersebut. Ada etika ada. Tetapi pemakaian tu biarlah tutup aurat. Kita tengok suka-sukan bagaimana perempuan nak kena pakai pakaian ketat. Tak pakai pakaian. Apa begitu? Nak dapat emas. Tak. Kita tengok orang ada dah, mula dah. Barat pun dah mengikut nak menjaga maruah wanita. Pakai pakaian untuk aurat setidaknya. Tutuplah labu sikit. Nampak peha tu nak bagaimana? Nak tutup apa? Yang tak menang juga. Tengok pakaian tu ada kat Jerman saya kata yang baru-baru ni Olimpik. Di Azerbaijan ada negara-negara Arab dan sebagainya. Asia Barat menutup aurat. Boleh menang. Inilah keindahan. Bahawa bila kita jaga aurat boleh menang. Tak ada masalah. Kesungguhan tu penting. Jadi itu kita kena tengok. Kita kena kaji balik etika pemakaian. Kita kena buat buat kajian balik lah. Dalam sukan ni bagaimana? Agama dulu ke etika dulu? Itu kena tengok baik-baik. Namun pada kita tengok kat sini hadis yang lain ni, An bin Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati min nisa birrijal. Artinya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Ini secara umumlah para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Kita ni dah lelaki janganlah pakai macam orang perempuan. Kita elaklah pakai begitu. Kenapa nak jadi perkara yang disuruh? Kita dah pakai macam apa? Macam lelaki pakai kopiah nak pakai tudung nak buat apa? Lelaki pula perempuan pula nak pakai songkoknya nak buat apa?
Tu mutasyabbihin birijal rijal ataupun mutasyabihan bin nisa birijal. Kalau lelaki perempuan tu dah memang ada pakaian macam ni, nak pakai macam lelaki, nak pakai seluar jeans pula, nak pakai ketat-ketat juga. Buat apa jadi gitu? Tak perlu begitu. Begitu juga dengan lelaki, tak perlulah dah pakai comel-comel lah. Jangan merupai lelaki dan wanita ataupun kadang kalau lebih dahsyat, macam pelakon pelawak-pelawak tu pun tak boleh sebenarnya kalau kita nak jadi lelaki seperti wanita. Tak patutlah. Hadis ni melarang. Walaupun nak jenaka, kita buatlah jenaka yang lebih natural, lebih damai. Nak buat ketawa pun buatlah ketawa, jangan melebihi agama. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Secara kesimpulan inilah agama Islam. Islam ini menitikkan berat menjaga penampilan diri bukan hanya luaran tapi juga dalaman. Bukan hanya dalaman tapi dia menjaga kedua-duanya dalam masa yang sama. Setiap anggota badan kita ada hak. Dan bila ada hak ini, kita kena tengok adanya undang-undang, adanya batas yang perlu kita patuhi. Dengan itu, apabila kita umat Islam, kita hidup dengan beragama yang betul, kita amal-amalkan yang betul, kita akan menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang paling bahagia di dunia dan akhirat. Yang paling penting kita mendapat keredaan Allah SWT di dunia dan akhirat. InsyaAllah kita akan mendapat syurga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.